Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Muhammad Izwan bin Ibrahim, nombor menteri S57930 dan tajuk assignment saya adalah pelaksanaan dan pembudayaan nilai dan etika dalam perkhidmatan awam. Okey, slide yang pertama adalah menerangkan maksud nilai. Nilai bermaksud konsep yang menyatakan pegangan, kepercayaan dan amalan setiap individu dalam melaksanakan amanah, khususnya dalam pentadbiran awam, mengikut definisi Dewan Bahasa dan Pustaka. Manakala etika pula membawa maksud nilai atau akhlak moral yang menjadi pegangan setiap individu atau sesebuah organisasi itu sendiri. Okey, berkaitan nilai dan perkhidmatan. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, pelbagai isu salah laku nilai dan etika sering berlaku dalam kalangan pentadbiran awam di Malaysia, sehingga imej perkhidmatan awam itu sendiri dipandang rendah oleh pihak luar. Antara isu yang sering dikaitkan adalah penipuan, penyalahgunaan kuasa, konflik kepentingan, rasuah, penyalahgunaan pengetahuan orang dalam, penyalahgunaan maklumat sulit untuk tujuan kepentingan peribadi dan salah guna amanah sehingga memburukkan lagi keadaan imej penjawat awam secara keseluruhan. Okey, dari perspektif kerajaan pula, matlamat nilai dan etika adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan awam, melindungi hak dan menerapkan accountability dan integriti dalam kerja harian, terutama dalam kalangan penjawat awam. Tetapi pada masa ini, tadbir urus dalam tadbiran awam telah terdedah kepada kritikan awam kerana kegagalan tadbir urus menyebabkan penipuan, rasuah dalaman yang lemah berlaku. Okey, slide ketiga pula, analisis isu. Analisis isu, terdapat 3 analisis isu yang dapat kita perolehi daripada 5 artikel. Yang pertama adalah pentadbiran awam itu sering menyalahgunaan kuasa dan pangkat yang ada, melakukan kerja-kerja persendirian pada waktu pejabat ataupun berselindung di sebalik kerja-kerja rasmi. Yang kedua adalah tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas yang diarahkan. Dan yang terakhir pula adalah memilih kerja berdasarkan tempat, waktu dan orang yang mengarahkan sesebuah organisasi itu sendiri. Okey, yang pertama tadi iaitu sering menyalahgunakan kuasa. Hal ini bukan perkara biasa yang berlaku di Malaysia kerana isu penyalahgunaan kuasa ini dan kedudukan sering berlaku khususnya dalam pentadbiran sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Isu penyalahgunaan kuasa seperti rasuah adalah bukan perkara yang baru di Malaysia. Perkara ini mula wujud dalam diri sesetengah individu dalam sesebuah pentadbiran disebabkan oleh sifat tamak haraba mereka. Okey, setiap pentadbiran awam perlulah mempunyai integriti yang tinggi kerana integriti dan etika yang baik akan menentukan seseorang ahli tadbiran awam itu sama ada menggunakan kuasanya ke arah negatif ataupun ke arah negatif. Secara amnya, kita dapat lihat penjawat awam yang mengamalkan isu penyalahgunaan kuasa ini sudah pasti akan mengakibatkan atau merosakkan kelompokan ekonomi sehingga menjadi serius. Akhirnya ekonomi ini mencemarkan imej ekonomi dan keadilan di Malaysia. Okey, seterusnya pula iaitu poin yang kedua berkaitan dengan tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. Okey, hal ini juga bukan perkara yang luar biasa bagi penjawat awam di Malaysia, terutama penjawat awam yang sudah lama berkhidmat dalam sesuatu pentadbiran. Apabila perkara ini tertanam dalam diri, akan mengakibatkan hasil kerja yang dilaksanakan tidak menepati kriteria ataupun tempoh waktu yang ditetapkan oleh pengurusan ataupun pihak atasan sesebuah organisasi itu sendiri. Secara keseluruhannya, kesan daripada ciri ataupun isu ini akan menghasilkan mutu kerja yang lemah dan tidak efektif daripada tidak mempunyai kerana ianya tidak mempunyai ketelitian yang betul semasa melaksanakan tugasan ataupun arahan semasa menerima arahan yang diberikan oleh pihak atasan. Okey, kita pergi ke part seterusnya iaitu pelaksanaan dan pembudayaan dasar. Okey, yang pertama adalah pembudayaan dasar. Pembudayaan dasar terbagi kepada 4, iaitu dasar pandang ke timur, dasar bersih, cekap dan amanah, dasar pensyarikatan Malaysia dan yang terakhir iaitu dasar penerapan nilai-nilai Islam. Kesemua dasar ini adalah daripada
bekas Perdana Menteri yang keempat, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey, apa yang kita dapat lihat? Yang pertama iaitu dasar pandang ke timur merupakan salah satu dasar yang diambil daripada negara Jepun dan Korea sebagai titik tolak untuk dijadikan model bagi penambahbaikan mutu perkhidmatan awam di Malaysia. Dasar ini memberi penekanan kepada nilai dan etika yang positif nilai dalam merealisasikan pembangunan negara ke arah yang lebih baik. Antara strategi yang dilaksanakan dalam dasar ini yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir itu sendiri adalah memperkenalkan beberapa program, iaitu perubahan struktur, perubahan sikap serta latihan dan kursus. Okey, seterusnya pula adalah dasar pensyarikatan Malaysia. Dasar ini mula diutarakan ketika pelacaran Forum Intan pada 25 Februari 1983 oleh Perdana Menteri ketika itu, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dasar ini diwujudkan bertujuan untuk membentuk satu kerjasama yang erat dan berkesan antara dua sektor utama yang ada di Malaysia, iaitu sektor awam dan sektor swasta, dalam merealisasikan pembangunan negara yang akan melahirkan impak yang efektif oleh kedua-dua belah pihak. Dengan kerjasama yang dijalinkan oleh kedua-dua belah pihak, ini akan memberi keuntungan kepada dasar-dasar awam yang akan dilaksanakan dan akan mudah difahami, dilaksana dan diterima oleh segenap lapisan masyarakat. Okey, kita masuk pula kepada bentuk panduan perkhidmatan. Bentuk panduan perkhidmatan terbagi kepada dua, iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan yang kedua diberikan oleh Unit Perancangan dan Pemodenan Malaysia, iaitu MAMPU. Okey, kita masuk pula part cadangan. Okey, cadangan terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama peranan pihak kerajaan, yang kedua meningkatkan lagi sistem whistleblowing dan yang ketiga adalah melaksanakan hukuman yang setimpal kepada pesalah. Okey, yang pertama tadi iaitu pihak kerajaan. Pihak kerajaan adalah memainkan peranan penting dalam usaha untuk menangani isu berkaitan penyalahgunaan kuasa. Sehubungan dengan itu, antara agensi kerajaan yang memainkan peranan adalah SPRM, iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguat Kuasa. Sebagai contoh, SPRM yang diwujudkan pada 1 Oktober dan pada awalnya ia dikenali sebagai Badan Pencegah Rasuah. Antara fungsi SPRM adalah dengan memainkan peranan dalam menerima dan menimbangkan apa-apa aduan berkaitan pelakuan kesalahan yang berlaku di bawah Akta SPRM 2009 dan menyiasat mana-mana aduan tersebut sebagaimana yang diarahkan oleh Ketua Pesuruhjaya. Okey, cadangan yang kedua iaitu meningkatkan sistem blowing. Sistem whistleblowing merupakan salah satu kaedah yang efektif dalam sesebuah organisasi yang boleh meningkatkan lagi tahap atau mutu etika integriti pentadbiran awam. Menurut Sarjana Nia and Micheli tahun 2013 mendefinisikan whistleblowing sebagai pendedahan oleh ahli organisasi, sama ada oleh mereka yang masih bekerja bersama organisasi tersebut atau yang telah meletak jawatan, terhadap tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang yang tidak bermoral atau tindakan yang tidak sah dalam organisasi kepada orang persoalan atau badan yang mempunyai bidang kuasa untuk menangani salah laku tersebut. Okey, kesimpulan pula, isu etika sangat penting dititiberatkan terutama dalam konteks pelaksanaan, pemantauan dan penilaian dalam sesebuah organisasi. Okey, dalam menyatakan isu ini bahawa pelaksanaan pentadbiran awam berdasarkan nilai yang profesional adalah satu amalan yang harus digalakkan oleh pihak pentadbiran awam dalam mencapai pentadbiran yang efektif. Bahkan pada masa yang sama, ia juga menyumbang ke arah penyempurnaan dan keberhasilan objektif pentadbiran awam melalui pelaksanaan dan pembudayaan perkhidmatan awam ini. Sekian, terima kasih.